Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini Awani 7.45. Kita saksikan fokus utama malam ini. Selesai semua angkat sumpah. Masa fokus kerja bukan gaduh politik. Ketua Menteri Pemimpin Bersatu di Sabah keluar bersatu. Kebimbangan banjir Kelantan. Mangsa tanah runtuh Ampang enggan berpindah. (27) Timbalan Menteri selesai mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara, Kuala Lumpur hari ini. Ia dimulakan dengan istiadat angkat sumpah dua Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan dan Steven Sim Chiu Kiong. Timbalan Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Timbalan Menteri Peladangan dan Komuniti, Datuk Siti Aminah Aching. Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Habibullah. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Chan Fung Hin dan Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Hanifah Hajar Taib. Kesemua mereka turut menandatangani watikah pelantikan jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong dan turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dua timbalannya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Perdana Menteri tiba pukul 2.40 petang di pintu 1 Istana Negara. Barisan 27 timbalan menteri itu diumumkan Perdana Menteri pada malam Jumaat. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Seri Saifuddin Abdullah mempersoal keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang melantik ramai senator daripada kalangan pemimpin politik yang kalah pada Pilihan Raya Umum ke-15 yang lalu. Katanya, jumlah luar biasa lantikan menteri dan timbalan menteri yang berstatus senator dalam kabinet dilihat mencacatkan amalan demokrasi di Malaysia. Katanya lagi, apa guna diadakan PRU jika mereka yang kalah yang ditolak oleh pengundi tetapi melantik mereka sebagai senator dan menteri. Sepatutnya pelantikan menteri atau timbalan menteri melalui senator hanya dibuat apabila terdapat keperluan membawa seseorang individu yang mempunyai kepakaran atau pengalaman tertentu ke dalam kabinet. Antara senator yang dilantik adalah Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar, Fuzia Saleh dan Saraswati Kandasamy. Tapi kali ini ramai sangat. Baik menteri, baik timbalan menteri. Jadi tak payah buat pilihan raya lah. Lantik je senator dan jadi menteri dan timbalan menteri. Jadi apabila jumlah senator luar biasa ramainya dalam kabinet, pada saya dia mencacatkan amalan demokrasi di Malaysia. Semua kepimpinan dan ahli Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah mengumumkan meninggalkan parti itu hari ini. Ketua pimpinannya, Datuk Seri Haji J. Nur dalam kenyataan hari ini berkata keputusan itu dibuat setelah mempertimbangkan keadaan landscape politik negara ketika ini terutamanya di Sabah. Haji J yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS berkata semua bekas ahli bersatu termasuk beliau secara kolektif menjadi ahli GRS dan akan menubuhkan sebuah parti tempatan baru. Jelas beliau keputusan sebulat suara itu adalah demi kepentingan Sabah, perpaduan dan memenuhi hasrat serta aspirasi rakyat untuk para pemimpin berjuang di bawah naungan parti tempatan. Sambil menyifatkan ia adalah keputusan terbaik demi kestabilan politik negeri, Haji J berkata adalah menjadi komitmen kerajaan Sabah bersama Sarawak untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan melihat perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan dilaksanakan sepenuhnya. Selain itu, Haji J berkata keputusan kepimpinan meninggalkan bersatu adalah atas dasar bahawa ia tidak lagi boleh dipertahankan untuk kekal sebagai status quo. Ini katanya kerana di peringkat persekutuan, Bersatu adalah pembangkang manakala GRS telah berikrar menyokong kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mesyuarat Pimpinan Perikatan Nasional bersetuju menamakan Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang di Parlimen dan perkara itu dimaklumkan oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Mesyuarat juga bersetuju
melantik pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Ketua Ahli Parlimen PN, manakala Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai Timbalan Ketua Ahli Parlimen PN. Taqiyuddin berkata beliau pula dilantik sebagai Ketua Whip Parlimen. Jelasnya keputusan itu dicapai dalam satu mesyuarat beberapa hari lalu. PN juga katanya telah menghantar nama calon yang dipertua Dewan, namun beliau tidak mahu mendahului Muhyiddin yang dijangka akan mengumumkan nama calon berkenaan. Ahli Perikatan Nasional setakat ini bersetuju untuk menjadi pembangkang di Dewan Rakyat bagi mengimbangi kerajaan perpaduan. Dalam mesyuarat Perikatan Nasional, kita telah menubuhkan satu komiti lah di kalangan 74 orang ahli parlimen PN ini. Kita telah melantik Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Ketua Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuanku Haji Abdul Hadi sebagai Timbalan Ketua Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin Ketua Pembangkang. Dan Yang Berhormat Kota Baru ni sebagai Ketua Whip Perikatan Nasional. Semuanya ada situ. Pakatan Harapan PH Pulau Pinang mengakui trend politik yang melanda negara ketika ini boleh menyebabkan gabungan itu hilang beberapa kerusi sekiranya pilihan raya negeri berlaku dalam tempoh terdekat. Pengerusinya, Chow Kun Yu, keputusan pilihan raya umum ke-15 di peringkat parlimen baru-baru ini memberi indikasi jelas pola sokongan daripada pengundi. Pandangan saya adalah berdasarkan kepada keputusan di peringkat parlimen mengikut saluran-saluran pengundian yang boleh memberi satu gambaran sebenarnya para pengundi di kawasan masing-masing terhadap pilihan yang mereka buatlah. Jadi ini satu indikator memandangkan pilihan raya tidak diadakan secara serentak. Walaupun diadakan serentak, pengundi kadangkala akan menggunakan kebijaksanaan memilih di peringkat parlimen dan peringkat DUN mungkin tak sama ataupun mungkin sama. Itu terpulang kepada beberapa faktor, mungkin parti yang bertanding, calon yang bertanding dan dasar-dasar yang ingin diperjuangkan, semua akan mempengaruhi pilihan pengundi. Beliau yang juga Ketua Menteri Pulau Pinang berkata, strategi dan gerak kerja perlu dirangka dan disusun dengan lebih baik agar PRN akan datang membawa keputusan lebih baik. Pada PRU 15 Pulau Pinang, Barisan Nasional hilang dua kubu kuat, iaitu Kepala Batas dan Tasik Gelugur apabila dirampas PN. Lebih mengejutkan apabila Permatang PAU yang menjadi kubu kuat Parti Keadilan Rakyat PKR sejak tahun 1982 turut jatuh ke tangan calon PN iaitu Fawaz Mat yang berjaya mengalahkan Nurul Izzah Anwar dengan majoriti 5,272 undi. Semua kepimpinan dan ahli Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah mengumumkan meninggalkan parti itu hari ini. Ketua pimpinannya, Datuk Seri Haji J. Noor dalam kenyataan hari ini berkata keputusan itu dibuat setelah mempertimbangkan keadaan landscape politik negara ketika ini, terutama di Sabah. Haji J yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS berkata semua bekas ahli bersatu termasuk beliau secara kolektif menjadi ahli GRS dan akan menubuhkan sebuah parti tempatan baru. Jelas beliau keputusan sebulat suara itu adalah demi kepentingan Sabah, perpaduan dan memenuhi hasrat serta aspirasi rakyat untuk para pemimpin berjuang di bawah naungan parti tempatan. Sambil menyifatkan ia adalah keputusan terbaik demi kestabilan politik negeri, Haji J berkata adalah menjadi komitmen kerajaan Sabah bersama Sarawak untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan melihat Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan dilaksanakan sepenuhnya. Selain itu, Haji J berkata keputusan kepimpinan meninggalkan bersatu adalah atas dasar bahawa ia tidak lagi boleh dipertahankan untuk kekal sebagai status quo. Ini katanya kerana di peringkat persekutuan, Bersatu adalah pembangkang manakala GRS telah berikrar menyokong kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan akan tetap meneruskan pembinaan kapal tempur pesisir LCS yang sebelum ini menjadi kontroversi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata biarpun sukar namun beliau akan memastikan LCS Tentera
Laut Diraja Malaysia TLDM bernilai 9 bilion ringgit itu disiapkan. Sehubungan itu katanya, beliau akan mendengar taklimat berhubung projek tersebut daripada pihak-pihak yang berkaitan. Saya akan mendapat taklimat berkenaan dengan isu LCS ini daripada pihak-pihak yang berkenaan agar saya boleh benar-benar melihat latar belakang dia dan apa isu dia dan the way forward untuk kita pastikan supaya kapal-kapal ini dapat kita bina. No point talking about history, but apa yang nak kita capai, itu yang penting kerana ini merupakan aset tentera strategi bagi Angkatan Tentera Malaysia. You put so many people in jail, so no point, but we have to concentrate. What need to be done. We must deliver. So we have to bite the bullet, and saya akan berusaha bersama-sama dengan kepimpinan MINDEF dan juga memohon supaya kerajaan Malaysia meneliti dengan baik dan kita nak pastikan supaya kapal-kapal ini dapat dibina dan disiapkan dalam keadaan yang terbaik mungkin, insyaAllah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Graduasi Maktab Ketahanan Nasional MKN dan Maktab Pertahanan Angkatan Tentera MPAT dan Maktab Turus Angkatan Tentera MTAT tahun 2020 di Pusat Pengajian Pertahanan Nasional Puspahanas pada Sabtu. Isu pembelian LCS mencetuskan kontroversi apabila sejumlah 6 bilion ringgit telah dibelanjakan sejak 2014 namun sehingga kini masih belum siap atau diserahkan sepenuhnya kepada pihak berkenaan. Sebelum ini, kapal pertama LCS dijadualkan untuk diserah pada April 2019. 4 negeri terjejas banjir pada Sabtu berbanding hanya 2 pada hari sebelumnya. Portal info banjir di Pusat Kawalan Bencana Negara NATMA memaklumkan banjir di Perak, Pahang, Kelantan dan Terengganu menyebabkan jumlah keseluruhan penduduk yang dipindahkan adalah sebanyak 769 mangsa. Sehingga 12 tengah hari Sabtu, 27 pusat pemindahan sementara PPS dibuka untuk menempatkan mangsa daripada 235 keluarga. Pahang mencatatkan paling ramai mangsa yang dipindahkan iaitu 364 orang di 14 PPS. Manakala di Terengganu, 340 mangsa dipindahkan di 8 PPS yang diaktifkan. Di Perak pula masih terdapat 51 mangsa dan 3 PPS membabitkan 10 keluarga. Manakala di Kelantan, 51 mangsa dipindahkan di 2 PPS. Ramalan hujan lebat sehingga esok oleh Met Malaysia sebelum ini dijangka mengakibatkan bilangan mangsa banjir dan kawasan terjejas bertambah. Sebentar lagi laporan data lokasi bencana seluruh negara bersama dengan Irfan Faruqi. Anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini segmen Sinar Awani. Kita saksikan fokus utama waktu ini. Selesai semua angkat sumpah. Masa fokus kerja bukan gaduh politik. Ketua Menteri Pemimpin Bersatu di Sabah keluar bersatu. Kebimbangan banjir Kelantan. Mangsa tanah runtuh Ampang enggan berpindah. ...27 timbalan menteri selesai mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara Kuala Lumpur hari ini. Dia dimulakan dengan istiadat angkat sumpah 2 timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan dan Steven Sim Chee Kiong. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aching, Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Chin dan Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib. Kesemua mereka turut menandatangani watikah pelantikan jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan 2 timbalannya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof.
Perdana Menteri tiba pada pukul 2.40 petang di pintu 1 Istana Negara. Barisan 27 timbalan menteri itu diumumkan Perdana Menteri pada malam Jumaat. Penduduk yang terlibat dalam arahan untuk mengosongkan kediaman mereka akibat runtuhan tanah dekat Taman Halaman Ampang semalam akan diberi penjelasan mengenai langkah baik pulih kawasan itu pada Selasa depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Ampang, Haniza Muhammad Talha berkata, Majlis Perbandaran Ampang Jaya mengetuai proses itu dalam memaklumkan status keselamatan kawasan tanah terbabit. Setakat ini pihaknya sedang mendapatkan kerjasama daripada pihak berkuasa negeri dan pusat dalam usaha menangani masalah runtuhan tanah dan baik pulih kawasan Cerun. Bagaimanapun kawasan terlibat di bawah tanggungjawab individu kerana tanah berstatus milik persendirian. Hanya tindakan sementara sebelum boleh dibuat langkah pemulihan yang lebih tetap ataupun lebih kekal lah, sebab ini adalah tanah milik persendirian. Ya, pihak berkuasa tak boleh sesuka hati ceroboh dan buat inilah. Hanya saya difahamkan hari Selasa ni nanti pihak MPAJ akan panggil semua pemilik rumah di sini untuk ceritakan keadaan yang berlaku di tapak dan apa tindakan yang mereka perlu ambil lah. Sebab langkah ataupun langkah pemulihan ini perlu diambil oleh pemilik tanah. Sebab pihak berkuasa hanya facilitate lah. Sama ada kerajaan negeri atau persekutuan nak keluarkan peruntukan untuk baik pulih itu perlu dibincangkan lah bagaimana sebab yang itu sebab ini tanah persendirian. Justru pihak berkuasa yang terlibat perlu turun padang untuk meninjau balik kawasan pembangunan di cerunan yang berisiko berlakunya runtuhan tanah. Sama ada perlu melakukan pemulihan atau diselenggara. Beberapa penghuni di kediaman terlibat masih enggan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa untuk mengosongkan rumah walaupun status keselamatan di kawasan runtuhan adalah tidak selamat. Beliau berharap pemilik premis dan mangsa segera mengosongkan kediaman masing-masing sebelum berlaku insiden yang lebih teruk. Terdahulu 6 sekeluarga berdepan detik cemas selepas belakang kediaman mereka dihempap tanah runtuh dalam kejadian di Jalan Halaman 6, Taman Halaman. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM, Nur Azam Khamis berkata, sepasukan anggota Balai Bomba Penyelamat BBP Ampang digerakkan ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan pukul 6.14 petang Jumaat. Ekoran itu penghuni di 3 buah rumah di Taman Halaman Ampang diarah mengosongkan kediaman kerana pergerakan tanah dijangka berlaku susulan hujan lebat berterusan sejak Jumaat. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Muhammad Farouk Ishak memaklumkan penghuni di kawasan terlibat telah berpindah. Namun, terdapat beberapa penghuni enggan berbuat demikian walaupun dinasihatkan oleh pihak berkuasa dengan memberi alasan tidak wajar. Dan kalau kita melihat kepada laporan berita situasi dan keadaan semasa, pastinya ada kawasan-kawasan terjejas bukan saja banjir tetapi bencana-bencana lain seperti tanah runtuh dan sebagainya. Ada data yang kami nak kongsikan bersama dengan Irfan Faruqi. Ini merupakan data berkaitan dengan bencana yang berlaku di seluruh negara. Silakan Irfan. Baik, terima kasih San. Kita akan bawakan perkembangan ini sekarang. Gelombang ketiga banjir yang melanda Kelantan, itu sebahagian daripada berita yang akan kita bawakan berkenaan dengan bencana sebentar lagi. Dan ini merupakan apa yang kita nak bawakan pada malam ini berkaitan dengan laporan bencana yang melanda seluruh negara untuk berikan gambaran lebih luas dan juga jelas berkenaan apa yang berlaku ketika ini. Ini merupakan peta di Semenanjung Malaysia memandangkan laporan yang dikongsikan oleh pihak berkuasa setakat ini ada 20 lokasi di mana berlakunya bencana di seluruh negara dan bentuk-bentuk lokasi ataupun bentuk-bentuk bencana yang dimasukkan di dalam laporan ini adalah banjir, cerun runtuh, jalan mendap juga jambatan rosak dan runtuh. Memahami jenis-jenis bencana yang berlaku, maka kita tahu bahawa siapakah yang akan bertanggungjawab untuk memulihkan situasi ini selepas daripada bencana. Mungkin JKR, mungkin Kementerian Kesihatan dan juga kementerian-kementerian lain-lain termasuk kerajaan tempatan dan sebagainya. Yang kedua, perkara yang menarik dalam angka yang dikongsikan ini ialah berkenaan dengan lokasi-lokasi yang berlaku bencana.
kita menganggarkan bahawa banjir berlaku di banyak tempat dan berlaku banyak kali dalam berita-berita yang disampaikan kepada anda. Tapi data menunjukkan 8 lokasi merupakan lokasi yang tertinggi berbanding bencana-bencana yang lain, iaitu melibatkan cerun runtuh lebih kerap dan lebih banyak berlaku di seluruh negara. Yang mana untuk masa ini setakat dilaporkan melibatkan 6 negeri dan juga melibatkan Jalan Persekutuan 7 dan juga Jalan Negeri 13. Kita beralih kepada peta yang ada menunjukkan kawasan-kawasan dan juga memberikan gambaran di manakah berlaku bencana-bencana ini. Dan menariknya sekiranya anda perhatikan, di pantai timur melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang ada bencana banjir. Tetapi di negeri pantai barat seperti Kedah, Negeri Sembilan dan Johor tidak ada bencana banjir tetapi ada bencana lain iaitu cerun runtuh yang angka lebih tinggi ketika ini melibatkan tiga negeri. Di Kedah, 2 daerah ada bencana, cerun runtuh di Kubang Pasu, Jalan Mendap di Kulim Bandar Baharu, Jabatan Rosak dan runtuh di Kubang Pasu. Negeri Sembilan 2 daerah melibatkan kedua-duanya merupakan bencana cerun runtuh. Johor melibatkan 1 daerah tetapi ada 2 bencana berlaku di daerah yang sama. Di Kelantan, Terengganu dan Pahang berkenaan dengan banjir yang mana ia bukanlah satu berita yang boleh kita anggap sebagai pandang ringan hanya kerana 3 negeri ini sahaja yang disebutkan sebagai banjir. Sedangkan dalam masa yang sama Met Malaysia sudah mengeluarkan amaran hujan berterusan buruk di Kelantan dan Terengganu hingga esok dan amaran waspada untuk Hulu Perak, Kuala Kangsar, Tanah Tinggi Cameron, di Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan, Pakan dan juga Rompin di Pahang. Amaran ini sila ambil perhatian kerana walaupun negeri yang disebutkan tadi mungkin tidak ada bencana, tapi memandangkan cuaca ini menyebabkan banyak perkara yang akan berlaku dan dipastikan anda sentiasa waspada dengan cuaca semasa. Ini perkembangan banjir yang berlaku. Gelombang ketiga banjir yang melanda Kelantan menyaksikan sejumlah 47 orang mangsa banjir membabitkan 13 keluarga dipindahkan setakat petang ini. Kesemua mangsa banjir yang dipindahkan itu ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Tok Deh, Rantau Panjang. Hujan berterusan bermula pada malam Jumaat hingga ke waktu ini menunjukkan paras air sungai meningkat naik. Beberapa batang sungai utama Kelantan turut menyaksikan peningkatan paras air sehingga melepasi paras amaran. Sungai Golok di Rantau Panjang mencatatkan bacaan 9.46 meter melepasi bacaan paras bahaya, manakala bacaan paras air sungai Semerak di Pasir Putih mencatatkan bacaan melebihi paras berjaga-jaga. Setakat ini, mangsa banjir yang dipindahkan hanya membabitkan penduduk di Kampung Tok Deh yang kali ketiga mengalami banjir pada tahun ini. Hujan masih lagi di kebanyakan kawasan dengan jangkaan paras air sungai akan terus meningkat sehingga petang nanti. Ini pula jumlah mangsa banjir di Terengganu menunjukkan sedikit penurunan dengan 326 mangsa masih berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS dengan 3 daerah masih terjejas pada Sabtu. Penurunan itu berikutan sebuah PPS di Besut yang menempatkan 14 mangsa telah ditutup pada jam 10 pagi tadi. Menerusi kemaskini Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Terengganu, sebanyak 7 PPS masih diaktifkan melibatkan daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan Setiu bagi menempatkan 87 keluarga. Setakat jam 12 tengah hari seramai 196 mangsa daripada 49 keluarga masih ditempatkan di 2 PPS. Di Kuala Nerus, seramai 124 mangsa ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tok Jembal manakala 72 lagi mangsa dipindahkan ke SK Bukit Nanas. Di Setiu, 3 PPS diaktifkan melibatkan SK Kampung Seri Kasar, Balai Raya Kampung Bukit Maksum dan Balai Raya Kampung Bukit Nenas bagi menempatkan 37 mangsa. Sementara itu, di Kuala Terengganu seramai 59 mangsa daripada 19 keluarga ditempatkan di SK Atas Tol, manakala 10 keluarga membabitkan 34 mangsa masih berada di SK Cendering. Demikian laporan berkenaan dengan banjir yang berlaku di seluruh negara dan persiapan untuk anda. Kita kembali bersama Ehsan. Baik, terima kasih Irfan atas laporan itu tadi. Pastinya perkembangan berkaitan dengan bencana, kejadian banjir dan sebagainya akan kami bawakan dari semasa ke semasa.
Ini laporan berhubung siasatan Kementerian Komunikasi dan Digital ke atas dakwaan insiden ketirisan data peribadi penumpang dan kaki tangan AirAsia. Kementerian mengambil serius dakwaan berkenaan berhubung insiden ketirisan data peribadi 5 juta penumpang dan kaki tangan AirAsia akibat digodam oleh kumpulan penggodam yang dikenali sebagai Dexin. Pasukan penyiasatan Kementerian Komunikasi dan Digital yang terdiri daripada Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP dan Cyber Security Malaysia CSM telah memulakan siasatan dengan mengadakan perbincangan dengan pengurusan Capital A yang merupakan syarikat induk kepada AirAsia pada 1 Disember 2022. Siasatan awal mendapati serangan cyber ke atas sistem pelayan AirAsia telah berlaku pada 12 November 2022 yang berpunca daripada akses tanpa kebenaran mengakibatkan serangan perisian tebusan dan berpotensi menyebabkan kebocoran data. Susulan daripada perbincangan tersebut, Capital A telah diarahkan untuk mengemukakan dokumen keterangan beserta bukti data berkomputer yang berkaitan dengan siasatan kes ini. Siasatan lanjut masih dijalankan untuk mengenal pasti punca pencerobohan dan impak keseluruhan insiden yang berlaku. Bagaimanapun, perincian berhubung kes tidak dapat didedahkan kepada umum buat masa ini sementara siasatan masih dijalankan bagi mengelakkan implikasi perundangan serta mengganggu siasatan. Dan kami telah bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Metro Awani. Dan ini soalan yang kami lontarkan sejak 12.30 malam tadi. Apa tumpuan anda pada kerajaan sekarang? Kami berikan 3 pilihan jawapan dan ini keputusan yang diperoleh setakat pukul 6 petang Sabtu. Daripada 938 responden yang mengikuti kaji selidik Suara Malaysia ini, didapati 71% memfokuskan terhadap tadbir urus. Sebanyak 25% pula memilih cara kerja, manakala baki 4% memilih komunikasi. Mengangkat tema Malaysia memilih sempena PRU15, Astro Awani menyediakan soalan berbentuk kaji selidik buat seluruh rakyat Malaysia bermula 17 Oktober lalu. Kaji selidik itu kami bincangkan menerusi diskusi bersama wakil politik, penganalisis dan badan-badan bukan kerajaan. Soalan baru akan kami kemukakan pada Buletin Awani jam 12.30 malam dan keputusan dikongsikan pada keesokan harinya. Kami juga menggunakan tanda pagar Suara Malaysia di media sosial bagi mengikuti segala komen dan pandangan anda tentang isu yang diutarakan. Apa yang perlu anda buat? Tonton segmen berita kami di saluran 501 dan imbas kod QR yang tertera untuk akses soalan yang disediakan. Baik, kembali dalam Sinar Awani. 5 kertas kerja berkaitan dengan menangani kos sara hidup akan dibentangkan dalam mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara atau NECOL yang dijangka akan diadakan pada Selasa ini. Mesyuarat yang membabitkan 15 kementerian berkaitan kos sara hidup itu dijangka dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada 5 kertas yang akan dibentangkan di peringkat masing-masing dan pada hari Selasa pagi itu, kementerian yang berkaitan seperti pengangkutan, MAFI, KPDN dan juga Kementerian Tenaga akan membentangkan kertas masing-masing yang semuanya melibatkan isu kos sara hidup yang akan kita bincang. Selepas mesyuarat NECOL itu nanti barulah kita akan beritahu apakah keputusan-keputusan yang telah dicapai. Kerana isu kos sara hidup ini memang menjadi suatu topik ataupun perbincangan yang sangat panas. Selepas mesyuarat khas NECOL katanya, kementeriannya akan mengadakan pertemuan bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang diadakan pada hari yang sama. Disusuli pertemuan KPDN bersama pemain industri dan yang terlibat dalam rantaian bekalan makanan termasuk telur dan minyak polybag. Kementerian Kesihatan akan terus memberi tumpuan kepada infrastruktur kesihatan di Sabah dan Sarawak. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata, usaha menyelesaikan segala aduan berbangkit di dua negeri itu bagaimanapun memerlukan kerjasama antara semua agensi kerajaan. Mengulas mengenai insiden seorang wanita warga emas dari Lawas yang meninggal dunia apabila ambulans yang sepatutnya menghantarnya ke Hospital Miri tidak dapat melalui Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh
Miri pada awal pagi Selasa, katanya kementerian telah meneliti perkara berkenaan. Isu itu membabitkan soal infrastruktur memandangkan jarak kediaman warga emas berkenaan dengan Hospital Miri yang merupakan hospital paling berhampiran adalah terlalu jauh. Sebenarnya kita memang maklum tentang masalah-masalah perkhidmatan kesihatan di sebelah Sabah dan Sarawak. Jadi yang berlaku pada tempoh hari itu, kita pun dah tengok apa sebenarnya yang menyebabkan kematian pesakit itu. Again, it's about infrastructure lah. Infrastructure, jauhnya perjalanan hospital tu daripada Lawas ke Miri sangat-sangat jauh dan dia perlu go through beberapa checkpoint. Jadi saya rasa itu di antara perkara-perkara yang ialah kita dalam seperti yang kita sebut sebelum kita dalam keadaan apa pun kita akan cuba mempertingkatkan perkhidmatan kesihatan kita, dan itu adalah di antara satu bahagian atau satu sektor di mana kita kena perhatikan dan tengok dengan baik-baiklah. Mengulas lanjut ujarnya yang juga ahli Parlimen Sekijang itu, KKM sentiasa meletakkan komitmen dan memberi perhatian dalam mempertingkatkan perkhidmatan dan fasiliti kesihatan di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan kerja pertamanya di Hospital Segamat pada Sabtu. Datum Corp International Sdn Bhd atau DCI mengunjurkan kadar penghunian sebanyak 95% bagi pusat beli belah baharunya Datum Jelatik Shopping Centre menjelang suku ke-4 tahun hadapan. Datum Jelatik Shopping Centre terletak di Jalan Jelatik merupakan sebahagian daripada pembangunan keseluruhan Datum Jelatik yang dibangunkan DCI, anak syarikat milik penuh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor atau PKNS. Pusat beli belah dengan keluasan lebih 500,000 kaki persegi tersebut dihubungkan terus ke stesen transit aliran ringan LRT Jelatik. Right now, our take-up is already 70%. Numbers is about 30, roughly about 30. 30 major ones. Yeah. Antara jenama yang terdapat di Datum Jelatik Shopping Centre termasuk The Food Machine, Guardian, A&W, Four Fingers, Krispy Kreme, Gigi Coffee dan Zeus Coffee. Dalam pada itu, menurut Muhammad Azmil, pihaknya bakal membangunkan projek berimpak tinggi iaitu kediaman disertakan dengan perkhidmatan penjagaan kesihatan atau dikenali sebagai assisted living. Jadi kita akan offer insyaAllah di medical punya center and assisted living ni based on category of middle to high income, for example. Jadi bila you ada ni, this will give a high impact in terms of return and whatnot, and also for us when we make money then we return to our shareholder, to the holding company which is PKNS. Seketika nanti bakal Presiden Brazil umum kabinet pada Jumaat. Dan ini pula sedikit laporan antarabangsa. Lebih 40 jet peribadi dijangka tiba di Indonesia bagi hadiri perkahwinan anak Jokowi. Bagi menghadiri majlis perkahwinan anak Presiden Jokowi, Kaisang Pengarip. Dan bagaimanapun, sistem komunikasi udara dijangka kekal stabil. Wakil Kesatuan Penerbangan Yani Ajat Hermawan berkata pada Jumaat, lebih 40 jet peribadi dijangka tiba di Indonesia bagi hadiri perkahwinan anak Jokowi. Sekitar 45 jet dijadual tiba pada Ahad sempena majlis perkahwinan itu. Demikian laporan Sputnik. Kerajaan Indonesia sudah menyediakan tempat yang mencukupi untuk jet peribadi mendarat, tetapi ia tidak bermakna majlis perkahwinan itu akan menjejaskan penerbangan biasa. Menurut akhbar Kompas, senarai nama tetamu juga tidak didedahkan kerana pihaknya hanya memperoleh nombor pendaftaran jet berkenaan. Pengarip adalah anak bongsu Presiden Indonesia Joko Widodo dan akan melangsungkan perkahwinannya pada Ahad di wilayah Boyolali di bahagian timur Jawa Tengah. Bakal Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengumumkan barisan kabinetnya pada Jumaat. Ini selepas pilihan raya Presiden yang berakhir pada Oktober lalu menyaksikan Lula menewaskan penyandang jawatan itu, Jair Bolsonaro.
Antara jawatan penting yang diumumkan Lula termasuklah Menteri Kewangan yang diisi oleh bekas Datuk Bandar Sao Paulo Fernando Haddad. Pemilihan Haddad yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang pasaran kewangan menimbulkan keraguan dalam kalangan pakar. Selain itu, Lula melantik bekas Presiden Mahkamah Auditor Brazil, Jose Museo sebagai Menteri Pertahanan. Lantikan individu bukan berlatar belakang ketenteraan ini memecah tradisi yang diamalkan pentadbiran terdahulu. Menurut penganalisis, cabaran pertama Presiden Lula adalah untuk menyah tentera pentadbiran Brazil yang banyak dijawat pegawai tentera lantikan Bolsonaro. Baik, untuk itu sekian Awani 745 dan Sinar Awani. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.